download nak install ni take time kan. Okay. So hopefully you all dah install Arduino IDE ni. Right. So saya punya dah ada. Okay. Alright, so tak sebelah lah. Okay. Alright, ada problem untuk install Arduino IDE? No. Okay. Alright, so you choose ikut pada you punya OS lah. Siapa yang pakai Windows 11, Windows 10 dan ke bawah, dan mungkin juga OS lah. Okay, so macam saya pakai Windows 11. Okay, saya pun baru install juga. Sebenarnya sebelum ni Windows saya Windows 10. Tapi bila dah upgrade Windows 11 tu ada sikit tak jalan lah, tak dapat. Okay, so saya install balik. So saya sekarang samalah macam kalau kita buka dekat Allah. Sudah. Okay, so macam saya Windows 11, saya ambil yang mana tadi saya ambil yang ni lah. Bukan, hourly. Build ni dia update. Betul lah, saya ambil yang Windows ni. Okay. So dah install. So bila dah install kita dapat ni lah. Okay, kita dapat ESP pada. Kita dapat this version lah. So, kat sini version dia ialah 1.8.57. Kalau dekat sini apa tadi 1819 kot. Version dia lah, version dia. Right, itu baru je download. Alright, so dah install. Okay, record dulu, takut lupa. Alright, so sekarang kita nak, after kita install, kita kena tambah driver untuk ESP8266. Okay, so kalau siapa yang pakai ESP8266, you all kena paste ni lah. Okay, kena paste this link ni, http.arduino.esp semua ni dekat sini. Okay, dekat additional board manager URLs. Kalau ESP32, cari dia punya link ESP32 setup Arduino. Okay, so kalau ESP32 you pergi cari random nerds tutorial ni sebab kita nak cari link dia. Okay, so ni link dia. Okay, link untuk ESP32. Okay, kalau yang tadi untuk ESP8266 dah ada dalam PDF file. Okay, tapi untuk ESP32 ini dia punya ni lah. Dia punya ni. Okay, kalau you nak letak dua-dua boleh juga, so separatekan dengan koma ni. Okay, contoh kat sini dia ada 32, lepas tu dia ada ESP8266. Okay, so separatekan dengan koma. Right. Okay, siapa yang 32 boleh copy ni, saya letak dekat chat .
Okay, ini link untuk ESP32. Okay, so sama juga kita akan pastekan link tersebut pada additional board manager URLS. Okay, so pastekan. So yang saya punya saya dah install lah. Okay, kalau saya punya, okay, kalau pergi dekat saya punya preferences, okay, dah ada kat situ. Okay, dah ada. Okay, so saya ni letak dua-dua lah. ESP32, ada juga ESP8266. Oh. Okay, alright. Okay, selesai. So bila kita add ni, maksudnya dia akan maksudnya dalam Arduino kita ni, Arduino IDE kita ni akan adalah board untuk ESP32. Okay, tu step number 3. Alright, so step number 4. Okay, step number 4 kita kena pergi dekat tools. Okay, pergi dekat board manager. Okay, tools, board manager. Okay, click that one. Okay, so kita akan cari ESP8266. Okay, ini kita nak install library dia pula. ESP8266. Okay, so macam saya punya dah install lah. Saya install. Right, so apa yang perlu, kalau belum install, apa perlu buat ialah pilih version paling ni sekali. Okay, lepas tu klik install lah. Ambil version paling latest sekali, lepas tu klik install. Okay, install. Okay. Alright, okay. Mana nak tutup? Okay, close. Okay, so itu adalah step number 4. Okay, step number 4. So, bila done, step next dia akan jadi install. Okay, macam yang saya punya tadi lah, ada install tadi. Okay. Ada yang follow tak? Ke you all tengok je ni? Ada follow. Ada tak yang follow buat? Kalau ESP32 kena tulis ESP32 ke madam? Betul. Okey. Kalau ESP32 cari ESP32. Kalau kita cari ESP32, tools, manager. Tools board manager. Okay. Mak lambat siap. Alright, selesai. Step number 4. Okay, step number 5, kita kena install driver. Driver untuk Node MCU. Node MCU ni saya punya apa? ESP8266 lah. ESP8266 dia perlu install driver dia. Kita perlu install 2. Okay. So yang pertama you pergi kepada inilah, klik link dekat PDF file tu. Okay. So dia akan pergi, kalau macam saya ni tak dapat sebab ada error kat sini, so buang double column tu, buang apostrophe tu. Okay. So kita akan dapat.
Okay, bila dah dapat kita akan klik install ni. Chinese, tulisan Chinese ni. Okay, walaupun tak faham, ni lah download lah ni. Okay, so you download, lepas tu you install lah. Download, lepas tu klik dia punya file, lepas tu you akan follow the instruction dia, install next, install je. Okay. Okay, tapi kita check untuk ESP32 perlu tak? Okay, kita tengok ESP32 port manager expressive. Okay, ESP32 mungkin tak perlulah. Okay, step yang tadi tu untuk Node MCU. Node MCU ni saya punya board. Sebab kalau you tengok dekat mana nak tunjuk, dia ada banyak jenis. Dia ada yang kecil, ada yang nah kalau saya punya yang ni. Okay, Node MCU punya. Okay, ESP8266 tapi dia punya nama Node MCU. Okay, so untuk yang siapa yang pakai Node MCU tu kena install yang Chinese punya ni lah. Okay, tapi you install je dulu. Kalau tak dia kalau ni dia tak pakai pun. Okay, setup right. Itu driver yang pertama, USB driver, sebab USB dia berbeza kat situ. Kamera. Doktor kalau pakai 32 tak perlu ni. Tengok example, tengok tutorial tak perlu. Okey. Uish. Gila, kamera lah baik. So ni kamera ni saya punya Node MCU lah. Okay. Tapi ni sekali dengan board pin ni eksternal lah. Kalau you beli Node MCU just ini sahaja. Okay, tapi saya beli dia punya sebab nak sambung dia perlukan pin kan, kalau tak kena solder, so saya beli ni lah header dia ni. Okay. Alright. Okay, so next kita pergi kepada satu lagi driver. Okay, driver ni okay, USB to UART. Okay, ini pun untuk Node MCU. Untuk ESP32 saya rasa tak perlu juga, tapi later kita check lah kalau dia jalan tak jalan, sebab saya tak pernah run, tak pernah try ESP32. Saya ada sebenarnya tapi saya tak pernah try. Okay. Dia siapa? Oh. Apa ah? Dah hilang. Okay, so inilah contoh ni. Sebab saya banyak, saya tak dapat semalam. Saya bila try tak dapat, buat tak dapat. Okay, rupanya masalah kabel, bukan masalah dia ni.
Okay, ingatkan masalah dia. So dia akan dapat zip file macam ni lah. So saya ni dah install 3 kali, 4 kali try ni. Okay, so unzip the file. Okay, so kalau kita buka. Mana, mana UTM sial. Oh, ya yang ni bukan yang ni. Kalau yang install yang tu bukan yang ni. Saya rasa yang nombor 4 ni. Okay, so kalau you buka zip file, dia akan dapat macam ni. You kena extract dulu. Extract. Okay, extract. Extract dulu, simple lah. Macam saya dah buat, saya letak dekat C ni. Okay, so saya dah ada kat sini. So you pun samalah, extract simple lah kat mana-mana. Okay. Oh, tindak suai. Okay, so nak install sekarang. Sekarang kita nak install. Tutup ni dulu. Okay, so pergi dekat mana saya punya ni? Okay. Ada soalan tak? Okay. Ambil yang information setup. Sebab dia tak ada installer. Okay, Windows sekarang dia tak ada installer. So cara dia ialah pergi dekat ni. Okay. Klik install. Okay, dah install kat sini. Right, so lepas tu follow je lah instruction dia. Okay. Mana nak tu macam mana? Jumpa Clapser file dia .inf untuk information dia. Okay. Right click. Klik kanan. Sebab saya punya Windows 11 Windows 11. Okay, so ada punya paparan macam ni lah. Nampak tak skrin saya sebenarnya? Nampak. Okay, kalau nampak So dekat sini ada install. Windows 10 macam mana tu? So boleh klik install. Apa dia? Boleh. Alright. Okay. Alright. So bila dah selesai install semua driver tu, so kita akan try lah. Okay, kita akan try. Kita tengok step apa lagi. Rasanya dah habis dah setup tu. Okay, ni dah. Alright, so sekarang you boleh sambungkan sambungkan board kepada komputer.
Okay, so sambungkan kepada komputer. Okay, kalau kita sambung komputer, kita nak tengok dia dapat communicate tak? Okay. Okay, so cara nak tengok dia ialah first kalau kita pergi blank kan. Okay, kita pergi dekat tools dulu, tools. Okay, then pilih board. Okay, pergi kalau siapa yang ESP32, pilihlah ESP32. Okay, so pilih board ikut yang awak belilah. Apa nama board awak tu? Okay, native USB, USB, dia banyak kan ni? Dia banyak jenis. So make sure pilih ikut yang awak belilah. Dia punya apa? Ini ESP32 cam. Ada banyak ni. So sebab tu kita kena check. Kalau ESP32 cam nak sambung yang mana? ESP belum DA module lah saya rasa. Ini. Kena check lah, kena check. Saya tak pernah check yang ESP32. Okay, nak kena check lah you all ni jatuh board yang awak beli tu jatuh dekat mana. Okay, kalau tentu saya punya ESP32 macam tu. Ada kamera buat ni. Okay, ni ESP32 cam. Dia datang sekali dengan kamera lah. Nanti saya kena check lah yang ni yang mana kita nak pilih. Okay, kalau untuk macam yang saya pakai yang ni ESP8266. Okay. Kita tengok. Okay. Kalau yang tu kita pilih inilah Node MCU. Pergi dekat ESP8266. So kita akan pilih Saya tak. ni Node MCU 1.0. Okay, tu yang saya belilah. Tu yang saya beli. Node MCU 1.0. Sebab tu kita kena buat install driver semua tu tadi. Okay, sebab saya guna yang ni. Alright. Okay, so kalau kita tengok dekat port ni, port dia COM3. So kalau port ni ada nombor COM3 ke, COM5 ke, COM7 ke. Okay, so maksudnya komputer kita boleh communicate lah dengan kita punya board. Maksudnya dia kenal lah tu. Okay. Cara kedua nak check ialah kita pergi dekat device manager. Okay, device manager. Okay. Susah nak cari. Device manager. Okay, so kalau kita ke sini nampak port ni lah. So ada ni saya punya lah ni USB serial CH340. Sebab tu tadi kita kena install USB CH340 tadi tu, driver tadi tu. Okay, so kalau 32 ada yang ni tak? Ada yang berjaya ni tak? Barangmu tak beli lagi, Mat. SP32 ni macam mana? Itu nak kena ada external ni external downloader. Tak ada je.
tak pernah try ESP32. Kita tak ada connection. Wire apa dia pakai? Okay, so bila dah communicate tu, so kita dah boleh lah untuk write the code, lepas tu hantar kepada kita punya bot lah. Okay. So kalau perhatikan dekat bot ni, okay. Okay, so right, dia kalau kita tengok analog dia ada satu je, A0. Yang first kali kat sini. Okay. A0, satu je analog. Okay. Yang lain-lain, macam mana nak tengok? Sebelah sini. Okay. D0, D1, D2, D3, D4, ni semua pin digital pin lah ni. Okay, 3 volt ground, dia tak ada 5 volt untuk yang ni, 3 volt je. D5, D6, D7, D8, ni ground. Okay, sebelah sini analog ground, V-in, ini communication lah, enable, reset, ground, V-in. Alright. Okay. So kita akan pakai, kebanyakannya kita akan pakai digital pin ni lah, digital pin ni. Okay, so digital pin ni sama macam Arduino Uno lah. Okay, Arduino Uno. Dan kita boleh pakai PWM juga. Okay. So untuk contoh yang ni, okay, untuk contoh yang ni ialah saya buka example lain lah. Example. Ini buka example lain. Example saya ambil yang biasa je. Blink. Okay. Ini blink, pin mode LED, brightness, fade. Blink kat mana blink tu? Okay, so kita akan pakai yang sama. Okay, ini kita tak set up lagi sebab kita just pakai LED built-in. Okay, LED built-in. Okay, so maksudnya dia akan pakai LED yang dah yang dia dah set up lah, yang dah set up dalam mana-mana board pun. Okay, so sebab dia tahu board apa, so dia tahu kat mana LED built-in ni. Okay, so kita tengok Alright, so kita akan buat sama, upload. Okay. Okay, tengah compile lagi. Okay, so dia upload tu. So nampak lampu dia tengah berkelip-kelip tu. Okay, so tu LED yang built-in punya lah. So ini blink kan. So blink dia turn on high. Okay, delay 1000. Turn off low. Delay 1000. 1 second lah. Okay, 1 second. Delay 1 second. Okay, sama macam contoh kita buat dekat Tinkercad. Okay, dia yang sama. Okay, so ni kita pakai LED built-in. Okay, tapi kalau kita nak pakai digital pin macam mana? Okay,
So di disiplin kita just pakai numbering yang dia bagi tu lah. Dia ada D0, D1, D2, D3, D4 and so on. Okay. So kita boleh sambung lah. Okay, kita boleh sambung. Alright. Okay, so untuk ni LED built-in dia adalah D7. Sebenarnya D7. Saya nak tunjuk cara tulis je lah D7. Ni pin mode. Okay, so just run je lah. Ini bentuk D7. Okay. Right, so kalau kita hantar lagi sekali, compile lagi sekali. Okay, dia akan compile. Kamera close bro. Okay, dia akan compile, dia akan upload ni. Okay. Okay, so sekarang tak nyala lah kan sebab kita tak sambung LED. Alright. Okay, so D7 bukan ni lah. Alright, so let's sambung. Okay, kita ada apa? Okay, kita ada LED. Okay, lepas tu kita ada resistor. Okay, resistor sambung kepada ground. So kita boleh pilih lah mana-mana ground yang ada. Okay, so contoh saya nak ground ini. Right, so ground saya. Lepas tu signal mestilah datang daripada D7. Sebab saya define D7 kan. So D7 adalah, kita tak nampak. Ini D0, D7 yang ni kot. Okay. So sekarang nampak lampu tu blink. Okay, so maksudnya dia ada terima signal daripada microcontroller kita. Okay. Bapak ni susah Iman. Right. So maksudnya pin ni cara define dia ialah kita pakailah D1, D0, D2, D3, D4, D5, D6, D7. Untuk analog A0 sambung macam Arduino Uno juga. Okay. Alright. Okay, berjaya tak board awak communicate dengan komputer? Siapa yang pakai 8266? Yang pakai 32 berjaya tak? Saya tak boleh kata. Okay, 32. Kalau 32 dia kata tulis do it ASP development kit version 1. What do it? The fuck? Ya, okay. 32 pun need to install CP2X USB to Oh what? shit. UART bridge VCP driver. Okay, sama yang step yang bukan yang Chinese punya driver yang kedua. Okay, pun perlu install yang tu juga. Random Okay. tutorial. Conform. Random tutorial. ESP32. Tutorial ESP32. Cuma ni saya tak pasti macam mana dia nak sambung ni. Tak ada point. Ini perlu SD card. Tu kamera punya connection. Mana tahu kalau nak ESP86 kat tu. Ground. Ground support. How to install. Saya rasa dia perlu special punya komponen untuk communicate. Oh shit.
Ada soalan tak setakat ni? Berjaya tak? Sebab kalau dah dapat communicate, dah dapat buat contoh blink tu, maksudnya awak akan boleh buat semua sama macam modul-modul Arduino Uno yang kita dah buat. Okay, sambung kepada switch ataupun push button, digital input. Okay, sambung kepada potentiometer which is analog input. Okay, and then boleh control output macam contoh blink tadilah, boleh control output. Serial monitor, kita boleh tengok dekat serial monitor, and then kita boleh control motor lah, motor. Okay. Tanpa melakukan sebab mereka tahu ni Ya, Arduino. itu sisi serta tanpa melakukan kopi Tengok. Satu contoh yang saya jumpa untuk ESP32 ialah dia sambungkan kepada, jadi kalau tengok ni ESP32. Okay, ESP32. sama Arduino pula. Pantai dia. VCC UART. Okay, so ESP32 sambungkan kepada ground dengan ni communication port ni dekat Arduino Uno 2 ni. Okay, dan dari Uno ni kita sambung kepada komputer. So kita boleh download kod masuk kepada ESP32. Okay, ni satu yang saya jumpa lah ni. Sebab saya tak pernah explore ESP32 camp ni. So that's why saya tak pasti sangat. Okay, tapi kita nampak satu cara, inilah dia ni. Okay, sebab kalau kita tengok pun memang tak ada pin untuk dia, untuk kita sambungkan direct lah, tak ada. Okay. Sama jugalah kena sambung dekat breadboard. Okay. Kita sambung dekat breadboard dari sini. Barulah kita sambung ke Arduino Uno. Okay, itu satu cara lah ni. Saya rasa ada lagi cara lain selain daripada yang ni. Okay, siapa yang pakai ESP32? Tools, bot manager, ESP8266. Okay. Ada soalan tak? Sebelum kita nak buat contoh. Okay. So untuk contoh awak boleh, siapa yang nak ni lah. Okay. Alright. Untuk contoh modul dia sama je. Ya. Okay, ni yang pertama kita buat tadi, blink. Okay. Jadi kita control LED. Okay, so beza dia kalau awak perhatikan dengan Uno, ini aja. Kalau kat sini Uno kita letak number je kan. Pin 13, okay, 8, 7. Okay, tapi kalau ESP32 kita kena letak D7. Okay, D8, D1 and etc. Okay, coding yang lain sama. Okay, digital write, digital read, analog write, analog read, semua tu sama. Okay. So, ni contoh untuk PWM output. Okay. So boleh refer dekat mana? This to the driver CH. Boleh search lah pin mana yang sesuai untuk ESP, pin mana, digital pin mana yang sesuai untuk PWM. Okay. Dia ada beberapa lah yang boleh, saya rasa dalam 6 juga. Saya dah check tapi saya tak ingat.
ada dalam 6 juga yang boleh diguna sebagai PWM. Okay. Okay, so beza dia itu je, number untuk UNO, dalam ni kita kena letak D7. D di depan, kat depan ni. Okay. Yang lain-lain sama macam sebelum ni. Kalau kita nak baca, okay, ni PWM kan, PWM kita pakai analog write lah. Okay, so nombor dia 1023 lah. Okay, kalau untuk ESP32 dia pun dia punya, kalau UNO output dia maksimum 255. Okay, 255. Tapi untuk ESP8266 ni dia pun 10 bit jugalah, output dia pun 10 bit. Input 10 bit, output pun 10 bit. Tapi kalau UNO input 10 bit, output berapa? 8 208 256 Betul lah. 255. 200 berapa 255. Itulah dia punya bit itu. Okay. Okay, ni just connection dia sama. Ground kita boleh ambil mana-mana ground. Lepas tu voltage kat sini kita ambil, ada dekat board tu ada voltage dia, ada beberapa lah yang ada 3 volt tu. So kita boleh ambil je. Okay, ground pun sama, kita boleh ambil je. Okay. Ni solder je. Sebab ni adalah switch. Okay, satu ground, satu current supply. Okay. Alright, so kita ada switch kat situ. Lepas tu kita akan hantarkan kepada kita punya digital pin lah. Okay. Dan output dia adalah kepada LED. Okay, LED D7. Ni D7. D7 kot ni. D6 kot ni. Oh, dia D7 lah ni. Dia pakai D7. Okay, D7. Okay, dan ni ground lah. Ground. Okay, sama macam tadi. Okay. Tunjuk lah ni sama je. Tak perlu tak? Ini input punya. Digital input switch. Okay, kita tunjuk yang ni lah. Potentiometer ni. LED. Okay, so sama juga dia akan control D7 output. Okay. So dia akan adjust brightness berdasarkan value daripada potentiometer. Okay. Right, kita boleh uploadkan dia. Ni mana? Loan, blink, analog input. Okay, analog input. Alright, so kita ada sensor pin A0, maksudnya potentiometer kita akan sambung kepada A0. Okay, LED pin, output kita D7. Okay, sensor value, ni initial je lah. Alright, pin mode, okay, D7 adalah kita punya output, declaration. Alright, so sensor value adalah analog read sensor pin, so dia akan baca analog input daripada pin A0. Okay, A0. Lepas tu dia akan turn on kan LED kita D7 high. Okay, masa dia akan turn on kan, dan dia akan adjust delay tu bergantung kepada value sensor kita. Okay, sensor value. Okay, so dia blink tapi kita control sensor delay dia bergantung kepada bacaan daripada potentiometer. Okay. Kalau kita nak sambung dari potentiometer kat sini. Okay, so kalau potentiometer ada 3. Mana kameranya? Okay, ada 3 kaki. So mana-mana kita akan sambung voltage, ground. Ataupun terbalik pun tak apa.
ground voltage ground. Kita tak kisah. Yang tengah ni adalah signal dia, bacaan dia. Okay. Right. Banyak. Okay, so okay. Kita tak nampak. Jadi ini bacaan tengah. Okay, ini boleh jadi ground, boleh jadi input. Okay. So saya akan sambungkan. Tengok mana. Okay, kita boleh ambil tukar ground ni, ambil kat lain lah. Ground mana nak pergi? Dah susah je, Mat. Okay, ground. Okay. Itu ground yang lampu punya lah. Itu ground yang lampu. Okay, sekarang 3 daripada mana? Okay, ni kita ambil lagi satu ground. Okay, kat sini ada ground satu lagi ni. Okay, nombor 2. Okay. Okay, yang tengah kita akan sambungkan kepada A0. Okay. A0. Yang tengah. Yang tengah A0. Okay, yang satu lagi mestilah voltage lah. Voltage supply. The fuck ni. Mana voltage supply 3 volt. Ini ada 3 volt. Kita pakai dua ni lah. Ini ground. Ini 3 volt. Benda ni bodoh lah. Lah pangkah lah. La ilaha illallah. Okay. Alright, mana? Di sini. Mati je lah sial. Sorry tak clear sangat. Okay, so ni 3 volt. Lepas tu kita ada ground. Okay, dan ni adalah A0. Okay, kalau tengok kepada apa? Kita tengok pada connection dia pun sama lah. VCC, signal A0. VCC 3 volt dan ground. Okay, so connection dah buat. Kita boleh uploadkan kita punya ni. Okay, kita boleh uploadkan. Alright, dia akan compile. Tunggu tunggu cepat sikit. Okay, upload. Okay, so kita boleh adjust speed of blinking dia lah ni. Okay, so tu laju maksimum tu. So sama macam ni. Okay, so ni adalah paling minimum. Paling minimum blinking dia. So which is bacaan dia sepatutnya kosong lah. Okay. Alright. Kalau kita nak tengok bacaan dia, kita boleh copy je, ambil sama macam yang kita pakai serial monitor tu. Boleh ni. Okay, tu isi juga lah. Senang lah. At least even dia susah ada instruction.
Okay, kita kena tambahkan serial dot begin. Okay. Not read, okay dah. Okay, okay, kita nak print. Okay, cuba kita upload balik. Ni kita nak tengok dekat apa? Dekat serial monitor, berapa bacaan dia. Okay. Masih lagi control delay tu. Semuanya kita nak tengok bacaan. Kalau minimum berapa bacaan sensor value, maksimum berapa bacaan sensor value. Ni untuk kita buat setup checking lah. Checking untuk kita tengok. Okay, dia dah okay. So ni paling ni lah. Alright, nak tengok dia, kita pergi dekat serial monitor. Okay, serial monitor. Right, so make sure awak pilih kat sini baud rate dia 9600 Sebab kita set up kita dia kat sini 9600. Kalau awak number lain nanti tak ada bacaan. Okay, so ini adalah bacaan maksimum 1024. Okay, so tu macam lebih sikit pada 1 second. Okay, ni kalau saya adjust. Okay, so dia akan turun lah. Paling minimum of course lah kosong lah. Kalau tak dapat kosong. 15 paling minimum. Okay, dia tak dapat kosong lah. 15 bacaan dia. Okay, so ini limitation pada kita punya potentiometer lah. Okay, so that's why kita kena buat check up kenapa kita kena check lah kenapa kita tak dapat kosong. Kenapa dia tak pergi So something lah kita kena buat kat situ, kita kena tolak daripada 15 supaya kita dapat kosong ataupun tambah 15 and etc lah. Okay. Okay, tu untuk serial monitor dengan analog input. Okay. So beza dia kat sini lah ni A0 ni. A0. Which is sama kalau Arduino Uno pun kita pakai yang sama A0. Cuma beza dekat digital pin ni sahaja. Okay, kod yang lain semuanya sama. Project. Okay, last one saya nak tunjuk adalah untuk servo motor. Ramai yang pakai servo motor kan? Tapi pack tu dengan Control, meter ni servo motor. babi lah. Aduh, projek macam gampreng. Masa tak dapat lagi tu macam saya lepas. Finite. Tentu. Kalau tengok kat sini servo motor ada 3 wire. Iaitu design. Okay, 3 wire. Oh hit. Ujung sekali wire warna brown adalah kita punya ground. Okay, kalau tengok kat sini pun wire dia pun sama warna lah. Kau tak nak pergi intern ya. Mana brown, red dengan orange. Okay, so brown adalah ground, red adalah 5 volt, orange adalah signal daripada kita punya PWM. Oh ni servo. Okay, Ni servo. so kita akan buat connection. Aku nak pakai servo ni. Sensor tak? Wire ground satu mana brown. Nak kasi kalau coding senang sikit. So this is ground. Lepas tu red adalah kita punya 5 volt tapi dekat ESP 3 volt aja. Lepas tu PWM.
Okay. Okay, so kita buat connection. Tengok dia D2, dia pakai D2. Okay, D2. PWM dia D2. Okay, lepas tu ground dengan supply lah. Right. So mana-mana pun boleh sebenarnya. So kalau kat sini kita ada 3 volt. 3 volt kat sini. Check dulu betul-betul ni. Okay. Ini ground. Ground nombor 2. Tengah kat sini akan pergi dekat 3 volt. Bodoh. Palat saya lagu macam ni. Tanpamu aku kan ngelak lagi. Okay, yang PWM dia akan pergi dekat D2. Kabut yang Okay, D2 mana? D0, D1, D2. Hah? Okay, so 3 volt ground dan D2. D2. Lepas tu sambungan D2. Okay, D2. Buat support attack. Right, so kita akan okay, sambungkan ni dia punya servo lah, servo motor. Okay. Kita tengok dekat sini apa dia punya ni. Saya buka satu, mana? Okay. Okay, kita boleh pergi dekat example lah, senang. Examples. Okay, cari servo motor. Okay, cari lagi bawah lagi. Ini servo motor. Okay, servo motor dia pakai switch. Switch. Alright. Right, so sama juga sweep. Okay. Ini wajib includekan servo punya library. Dia kalau tak boleh lah pakai command my.servo attach semua ni. Okay, so dia dah buat function, dia dah buat library untuk macam mana nak attach, macam mana nak hantar signal. Okay, so dalam library servo.h. Right, so setup dia just bagi pin mana aja. Okay. So my servo attach, maksudnya kita attachkan servo kepada D2. Okay, so make sure connection D2 lah. Okay, declare D2, sambungkan dekat D2. Alright, so apa dia suruh buat kat sini? Okay, dia akan hantar signal supaya servo tu pergi kepada position yang ikut value kat sini lah. Kalau macam ni dia adalah kosong hingga less than 180. Okay, kosong hingga less equal 180. Jadi dia pergi kosong hingga 180 lah. Alright. Okay, delay 50 minit. Dia masuk 50 minit dah. Maksudnya pergerakan dia saya tambah sikit. Berapa? 100 satu. Okay, ini kita buat. Ini kita boleh buat cepat sikit. Okay. So saya nak adjust sikit dia punya ni. Nak tengok betul tak dapat kosong dia 180. Weekend ni jom. Kau dah apa weekend ni? Oh, dia beli komponen tu.
main lunch tu. Ya. Kau jauh ke dari kat ni tu? Itu saya punya, okay, saya set itu kosong lah. Okay. Alright, kita upload dulu. Okay, so kita boleh expect dia akan pusing kosong pergi 180, lepas tu dia patah balik ke kosong. Okay, kod yang ditulis ni lah. Okay, kalau awak punya kena tulis kod. Okay, apa ni? Serial cannot found home port 0.3. Okay, sama lah. Oh, CM3. Buat tertukar. Tak detect lah. Dia cakap balik buat Arduino L apa. Tiba dia tak boleh communicate. Kabel lah kot. Tak pun kabel. ESP at Maksudnya komputer tak jumpa. Dia cakap dekat COM3 tu tak ada bot. Pun tak ada bunyi. Kan sedih. Tak ada bunyi. Saya nak kena proper box. Bakal bullshit saya nak detect saya. Okay. Tak boleh. Dah tak ada banyak item. Saya mau dia bagi lab mecha lah anjay tu dia tengok. Ground spot office. Apa? Lampu pun tak nyala ni. Oh, Dia udah. terbakar ke tiba-tiba? Udah tak mau. Okay, cerita tadi. Wire lain? Servo. Tanpamu ku kan sedih. Kerana geli pula tu bisa sendiri. Baik. Tak boleh lah. Tak boleh. Itu apa tu? Kenapa saya lambat? Oh, bukan 3 jam eh? Wire ke bot? Macam bot saya rosak. Udah buat rosak. Doktor berpisang. Dia Student tak lagi boleh. lah, Mat. Apa rasa? Tanpamu. Bot saya dah tak menyala. Lampu pun dah tak ada. Sambung tak ada. Connection tak ada. Okay. So, okay, so yang saya nak tunjukkan ialah servo ni akan bergerak lah. So you nampak lah angle dia tu. Which is nanti kalau tak tahulah saya punya ni tak dapat 180 degree lah. Maksudnya dia tak ada pusing 180 degree. Dia cuma macam pusing 90. 90 degree lebih sikit. Okay, so you kena check lah you punya servo macam mana sebab itu akan berkait dengan you punya design angle tu. Okay. Okay, macam mana saya nak tunjuk yang blink pula ni kalau tak boleh pakai. Allah.
Okey, ada soalan tak? Setakat ni tak ada doktor sebab barang pun tak beli. So Ada soalan tak? kekosongan. Doktor, Ya. if saya nak pusingkan dia punya angle tu lebih daripada macam angle spesifik untuk saya lah. So saya punya coding akan kena code dekat mana ni doktor, macam Satu kena check you punya rotation untuk servo tu berapa dia punya, ada yang 90, ada yang 180, ada yang 360. Okay. So that's why kita tengok pusingan tu awak letak kosong dengan awak letak 180. Dia pergi tak? Maksudnya kalau supposedly kalau kosong, okay, 180 dia kena pusing ke sana lah. Okay. Macam servo motor yang saya try ni, dia tak dapat pergi 180. Asal? Okay, dia kosong, dia pergi ke a certain value. Lepas tu dia pergi, maksudnya dari segi position memang kita setkan kosong. Okay, tapi dia tak pergi, angle perjalanan dia tu tak pergi 180 lah. Ya macam Okay. tu pula. So satu kena check dari segi servo motor tu lah. Kena cari beli yang servo motor yang boleh angle more than, maksudnya better 360 lah kot. Kalau macam yang ni 180 tak dapat pergi, kalau 360 mungkin dia boleh pergilah. Maksudnya lebih daripada 180 lah. Jadi, tapi kena study sikit lah pasal servo motor. Okay. Ini sekadar yang saya tengok dari coding yang ni, dan saya check, saya calibratekan dengan saya punya servo motor saya lah. So contoh kalau saya nak pakai servo motor ni, so macam kena buat testing sikit lagi lah. Kalau macam mana letak 360 dekat sini, adakah dia akan bergerak lebih ke macam mana? Itu kena try lah. Tapi saya tak boleh nak tunjuk lah ni sebab boardnya pun dah ni. No letak pun dah. Dah hujan tadi. Sikit rintik je lah. What the fuck? Mana ni?
Ada pula wayar ungu saya. So tak boleh juga. Ingatkan boleh tunjuk ikut ungu. Sebab wayar ungu lain dia macam wayar printer tu. Oh ni wayar printer dah. Alright, ungu Bodoh dalam benda ni. Okay, server.hash attach Bodohnya. first kena pilih port kita dulu. Tak dapat communicate dengan port ni. Dah WhatsApp pula HP-nya. Dia pun tak pasti ni bila ke tak sebab dia pun tak jumpa port lagi ni. Tak boleh kita try dulu. Okay, nampak beza ini 9 tadi D7. What the fuck is that? Okay, so kita try communicate dulu. Dapat tak? Kalau buat connection pun kalau tak dapat communicate tak boleh juga. Tapi macam tak jumpa. Device manager. Kita tak jumpa port berapa ni. Kan tadi nampak ada port number kan. Sekarang sebab dia tak communicate, dia tak ada port. So tak boleh upload. Saya rasa sebab kalau yang tadi sebab wire. Satu tukar wire lain okey. Tapi ni dah dua-dua dah tak boleh. Port ni dia tak jumpa. So maksudnya komputer saya tak boleh communicate dengan ni. Okay. Report lain.
Tinggal satu dah saya punya UNO. Ini banyak, tinggal satu. Okay, so sorry. Saya tak dapat nak tunjuk sebabnya satu inilah tadi patutnya boleh, sekarang dah tak boleh. Alright, so sepatutnya saya nak tunjukkan blink. Okay, kalau kita go through. Okay. Tapi blink yang ni berbeza dengan yang baru kan. Okay. Tapi setup yang pertama ni sama. Okay. First kita kena manage library, masukkan library untuk blink. Okay, so kalau contoh saya pergi buka satu, saya kena pergi dekat tools manage libraries. Okay. Okay, so saya kena okay, saya nak install Blink. Okay. Okay. Ini ASP32 Blink. Okay. So, macam saya pakai ni lah name Blink. So saya dah install ni. Dah install. Okay, saya dah install. Right, so tu step yang pertama. Right, step yang kedua ialah okay, ni kita install Blink. Step yang kedua. Okay, step yang ketiga ialah kita buka Dah berkelas belum? maksudnya kalau kita dah install, so awak akan nampak Blink ni lah. Maksudnya library tu kita dah install. So ada example template untuk macam mana kita nak gunakan board kita dengan Blink. Okay. Right, tapi yang ni ada lain sikit lah. Sebab kalau kita install, tadi saya try install, dia suruh update. Sebab yang saya punya lama punya. Blink punya ni. Okay, man. Apa? Hit study? Mana pasir? So ni Blink yang saya dah install lah. Santai je lah. Okay. Kalau awak punya, awak kena sign up lah. Sign up, masukkan email. Okay, lepas dapat email, dia akan tunjukkan macam mana nak communicate. Okay, so Air basah, hujan kan? Tak ada. Ha? tapi saya tak boleh buat lah. Sebab ASP826 saya dah kaput ni. Saya tak boleh pakai macam mana. Saya tak boleh turn on dia lah. Okay. Sepatutnya kalau kita follow instruction dia boleh lah. Tadi dah keluar contoh sebenarnya. Tapi sekarang tak boleh. Okay, so saya tak boleh nak tunjuk sebabnya itulah. Okay,
Tapi yang penting adalah Berapa 3 kill Mat? Mak komputer punya tu. What the fuck? Dah habis. Dah habis. okay, so Dia boleh bunuh aku tadi. Fuck. ini untuk kita check sama ada kita punya blink tu, blink tak ada. Kita punya ESP tu connect kepada Wi-Fi ke tidak. Okay. Okay, so macam ni awak masukkan awak punya network awak. Macam contoh saya punya, tu masukkan dia punya password. Okay, lepas tu auth token ni. So auth token ni yang saya tak jumpa sebabnya dia berbeza dengan yang lama. Okay, kalau yang lama sama seperti dah macam ni lah. Okay, so kita buat, lepas tu kita boleh set upkan auth token dia ni. Sediakan email kan. Okay, emailkan auth token. So auth token yang kita dapat daripada email, masukkan dekat yang set up tadi tu lah. Okay, so contoh dapat email. So auth token dia yang ni. Okay. So kita akan masukkan dekat sini lah, ni auth token dia kena masukkan. Okay, masukkan network password kita. So kita boleh tengok. Okay, so kalau keluar macam ni, so maksudnya dia communicate lah, dia bersambung lah tu. Okay. So kalau bila dah bersambung kepada internet, kita punya ESP8266 tu, barulah kita boleh create program dalam Blink. Okay, tapi tak boleh nak tunjuk lah. Jadi saya dah keluar kat sini. Okay, kalau tengok kat sini ni adalah, ni kalau macam contoh ni yang free punya kan. Yang free kalau kita nampak button, dia bagi free lah. Button dia bagi free, slider dia bagi free. Okay, joystick. Okay, siapa yang buat apa hari tu yang buat joystick kata nak pakai joystick tu, so boleh pakai joystick dekat Blink ni. Okay. So semua yang tak ada upgrade tu semua yang ni lah. Okay, kalau nak display boleh, label nak display value saja boleh, LED ni free, LCD super chat terminal. Tapi siapa yang nak video streaming 32 tu kena upgrade. Okay, ini kena upgrade. Okay, saya nampak dia dah tak ada, kalau dulu dia ada energy. Contoh kat sini. Babi kena upgrade lagi, makan duit lagi. Bullshit sialnya. Ni ada energy. Ni energy 800. Okay, kalau nak pakai button, pakai energy 200. Kalau style button 300. Habis 800 ni, dia maksimum 1,500. Okay, habis 1,500, dia akan kena belilah. Nak add ni kena belilah baru boleh pakai. Okay, tapi yang sekarang ni dia free dengan upgrade lah. Upgrade tu kena bayar lah tu, bayar sikit lah kot. Okay. So, nampak gayanya itu je yang saya boleh demo hari ni. Sepatutnya saya nak demo sampai kita boleh buat Blink ni lah. Tapi tiba-tiba tak boleh tak? Soalan saya tak tahu. Okay. Alright. So habislah saya punya demo hari ni sebab tak boleh nak continue dah. Alright. Ada soalan tak? Ada apa-apa soalan? Untuk yang 32 tu nak kena cari tutorial lah. Sebenarnya ada banyak tutorial yang kita boleh tengok. Okay. Contohnya, ni contohnya dia. Arduino, inilah aku nak kata Arduino lah, aku tak lagi.
So connection dia kena sambung. Sebab tiga dia nak proper tutup lah. Ya bapak lagi sama. Tu untuk upload je kot. Ni dia ditunjukkan setup dia semua. Kita tunjuk. Habis still dia pakai Arduino Uno lah. Tu kalau nak pakai AI punya. Awak lab ni. Sebab dalam 32 ada banyak face recognition dah ada apa? Sensor pun dah ada embedded kat dalam tu. Tapi saya tak pernah try yang ni. Sebab sebelum ni tahun lepas cuma pakai ESP32. So yang ni saya tak explore. Tak pernah cubalah. Tak pernah try set up. Okey, ada soalan tak? Okey. Kalau tak ada soalan kita ni lah, kita break lah, kita bersurai. Dia nampak saya kena cari yang lain lah ni. Tak tahu nak apa ni. Kenapa dia stop sini? Babi! Okay. So, tak ada, kita stop. Kita stop. Gelap pun tak ada. Hari Isnin. Tengoklah macam mana saya update lah nanti. Busian. Supposedly saya nak tunjuk demo. Beberapa lagi demo lah sebenarnya. Supaya membantu you all buat projek sebenarnya. Siapa yang rasa dia tak nak tengok demo, dia boleh continue buat dia punya kerja lah. Sebab sekarang lecture dah habis. So fokus dia adalah kepada projek awak lah. So gunakan masa yang kita tak ada lecture ni sekarang dah 2 jam hari Isnin dan 3 jam hari Rabu untuk buat projek, untuk lukis detail drawing, untuk create untuk lukis untuk 3D printer ke, untuk buat analisis ke, untuk write coding ke. Okay, so guna ada ni lah. Tapi masa-masa yang ni saya akan tunjuklah demo supaya dapat membantulah siapa yang nak set up, siapa nak ni. Saya akan try mana-mana yang semampulah, mana yang ada. Okay. Alright, so tu je setakat hari ni. Assalamualaikum warahmatullahi